Okay, baik. Mana? Okay, so dah cikgu percaya semua dah apa orang kata dah print paper ni ataupun kertas gerak gempur ni yang cikgu dah upload dekat dalam dekat dalam Google Classroom minggu lepas. Sejam minggu lepas, so lepas mungkin tak sempat ada yang tak sempat print. So minggu ni for sure semua dah print rasanya. Dah seminggu ni. So dan dah buatlah latihan untuk kertas 2 ni. So cikgu harap adalah nanti boleh sesiapa yang tu cikgu panggil ke depan ataupun cikgu panggil namanya boleh menjawablah soalan tu. Okay. So at least kurang-kurangnya you learn something about the quadratic function and as well as dia punya equation lah. Okay, untuk yang daripada week yang ketiga kita belajar sampailah week keempat ni, week kedua dan week keempat kita ada 3 minggu dah. Minggu pertama cikgu ajar mengenai konsep. Okay, bentuk graf dia. Okay, lepas tu dari segi macam kita nak dapatkan dia punya punca, dia punya kata dia titik maksimum dia. Okay, so untuk minggu ni kita akan buat revision berkenaan dengan soalan kertas 2 lah. Soalan kertas 2 ni dia menuntut awak membuat menjawab satu soalan yang berkaitan dengan kuadratik yang melibatkan jalan kira lah. Kalau kertas 1 minggu lepas kita just tembak kan. Kadang-kadang kita boleh tembak je. Tapi untuk kertas 2 ni dia memerlukan awak untuk jawab dengan jalan kira lah. Okay. Untuk soalan pertama ni, kita tengok soalan pertama. Dia minta tunjukkan bahawa persamaan kuadratik iaitu R tolak 1 darab dengan R tambah 3 sama dengan R tolak 1/2 boleh ditulis sebagai 2R kuasa 2 tambah 3R tolak 5 sama dengan kosong. Okay. So, apa yang perlu kita buat dekat sini? First thing first, kalau jumpa bracket, kita kena buat apa? Hazwan. Kalau jumpa bracket, apa kita buat? Kurungan. Pecah kurungan ataupun kita kena Kembangkan. Kembangkan. Okay. So, kita kembangkan dululah dia. So, kita ada kat sini R darab dengan R. So, kita dapat R R. kuasa 2. R darab dengan 3 dapat 3R. 3R. Negatif 1 darab R dapat negatif R. Dan negatif 1 darab 3 dapat negatif 3. Sama dengan R tolak 1/2. Okay. So, dekat sini, cikgu ada 2 dekat bawah ni kan. So, apa kita buat kat sini, pindahkan 2 ke belah kiri ataupun secara logiknya, simple je, kita darabkan semua ni dengan 2. Okay. Semua sebutan tu kita darabkan dengan 2. Okay. Cikgu? Apa dia? Okay. Kita darabkan semua sebutan ni dengan 2. Okay. So, darab dengan 2 maksudnya kat sini akan dapat 2R kuasa 2 tambah 6R tolak dengan 2R tolak dengan 6 sama dengan R tolak 1. Okay. Dan apa kita buat ni? Pindahkan semua ke belah kiri lah. Sebab kan nampak dia nak jadikan dia dalam bentuk sama dengan kosong kan. So, pindahkan semua ke belah kiri. So, kita dapat 2R kuasa 2 tambah 6R tolak 2R tolak dengan R tolak 6 tambah 1 sama dengan kosong. Okay. Yang positif pindah ke belah kiri jadi negatif. Negatif pindah ke belah kiri jadi positif. Last, kita dapat 2R kuasa 2
Okey, kumpulkan yang sama sebutan yang sama iaitu 6R, negatif 2R, negatif R dengan okey dah, tu je kan. Yang lain negatif 6 dengan 1. So kita akan dapat 6 tolak 2 tolak 1. So kita dapat positif 3R dan tambah tolak 5. Sebab negatif 6 tambah 1 kita dapat negatif 5 sama dengan 0. So dapat tak persamaan dia dengan yang dia nak tu? So kalau dapat, tulis terbukti. Okay, so dia suruh minta pembuktian je. Dia suruh minta buktikan sama ada persamaan tu boleh jadikan ditulis sebagai persamaan ni. Okay, so kalau dia dapat persamaan yang sama, so maksudnya terbuktilah dapat 2 markah. Okay, Azwan boleh? Boleh. Yang lain Ada juga semua? nak salin tak? Solid. Apa nak sana juga. Okay, boleh. Okay, dah? Dah salin dah? Okey dah. Okay, so yang B. Ya. Sikit lagi siap ya. Sorry. Okay, baik. Alright. Okay, so seterusnya selesaikan persamaan kuadratik itu. Macam mana kita nak selesaikan? So ada 2 kaedah lah. Sama ada awak gunakan kalkulator ataupun awak boleh gunakan kaedah darab silang. Okay. So kat sini kita pakai nak jimatkan masa ataupun kertas 2 tak boleh. Kertas 2 kena pakai darab silang. Okay, kertas 2 kena darab silang Okay. So kertas 2 kena darab silang. Kertas 1 boleh pakai kalkulator. Dia kena darab silang lah. So kita ada 2R kuasa 2. So maksudnya kita akan dapat kat sini R dengan 2R. Belah sini kita ada negatif 5. So bermaksud kita buat 1 dengan 5. Okay, tapi nanti kita boleh adjust lah kedudukan dia 1 dengan 5 ni. Okay, R dengan 5 dapat 5R. 2R darab 1 dapat 2R. Okay, di tengah-tengah kita nak dapatkan 3R. So maksudnya salah satu mesti negatif kan? So nak letak kat mana negatif tu? 1. Dekat 2. 2. Oh. Dekat negatif 2R kan? Ah. So dekat negatif 1 lah kat sini kan? Okay. So ni dapat negatif 5. Ni dapat 2R kuasa 2. Cun, ni 2, 3 dah cun lah kan? So kita ambil kat sini buat bracket dia. Okay, bracket dia. So R tolak 1. 2R tolak 5 sama dengan 0. So R tolak 1 sama dengan 0. R sama dengan 1. Satu lagi. 2R tolak 5 sama dengan 0.
2R sama dengan 5. R sama dengan 5/2. Okey, boleh tak ni? Boleh, Kelas? tak cikgu. Nak salin Dah ke? Sudah. Okey. So itu cara dia kita nak bentukkan dalam bentuk persamaan kuadratik yang sama dengan kosong. Satu lagi kita selesaikan persamaan kuadratik itulah. So kalau dalam kertas 2 awak tak boleh gunakan kalkulator tolong jangan gunakan kalkulator. Kalau boleh gunakan kaedah darab silang untuk menyelesaikan kuadratik tu. Okey, baik. Kita pergi soalan nombor 2. Okey, dia beri satu daripada punca bagi persamaan kuadratik tu ialah kuadratik Px kuasa 2 tolak 4x tambah 3 P tolak 8 sama dengan kosong ialah 1. Cari nilai P. Okey, yang ni cikgu minta awak buat dulu. Nanti kita bincang. Dia simple je. Okey, cikgu bagi hint. Macam ni cara dia. Just gantikan X tu dengan 1. Okey, dapatkan nilai P. Okey. So B, cari punca satu lagi bagi persamaan itu kan. Okey, masukkan nilai P balik, berapa P dia kan. Then buat dia dapat masukkan P tu, dapatkan persamaan kuadratik macam biasa tadi. Buat persamaan pendaraban silang dan dapatkan nilai X dia. X dia salah satu mesti 1, salah satu lagi berapa? Tu dapat nilai dia. Okey. So first step kat sini, bila dia cakap punca adalah 1, gantikan X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1. So dapatkan P. Okey, lepas tu gantikan P balik, gantikan nilai P yang kita dapat tu. Okey, yang kita dapat tadi kat atas untuk dapatkan nilai X. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit lah untuk selesaikan soalan ni. Boleh? Nombor 2 ni. Okey, untuk soalan nombor 4 ni, dia suruh selesaikan persamaan kuadratik. Okey, so kalau jumpa bentuk yang ni, ada bahagi kan. So apa kita buat? Kalau ada bahagi dua-dua belah pula, kita kena darab silang lah. Okey, so kat sini kena darabkan. Yang bawah ni pindahkan ke atas kanan dan ni pindah ke atas kiri lah. So bermaksud 2 tolak 3y. Okey, darabkan dengan negatif 3 sama dengan y darabkan dengan 2 tolak 5y. Okey, kalau macam ada negatif 3 ni, kalau boleh letak kat depan sebab nanti cikgu
confirm awak keliru lah. Nak darab yang mana satu. Okay, kita padam sikit lah kat sini. So, kita dapat negatif 3 darabkan dengan 2 tolak 5y. So, negatif 3 darab 2 kita dapat negatif 6. Negatif 3 darab negatif 5y dapat positif 15y. Sama dengan y darabkan dengan 2. Kita dapat 2y. Y darabkan dengan negatif 5y dapat negatif 5y kuasa 2. Nampak tak? Kalau jumpa bracket je, kembangkan, darab masuk ataupun pecahkan kurungan tu. Step pertama. Okay, jumpa bracket je, lepas tu. Kalau tak ada bracket, kita pindah kepada step kedua. Ada bahagi tak? Ada pecahan tak? Ada bahagi tak? Kalau tak ada bahagi, abaikan yang step kedua tu. Pergi ke step yang ketiga. Iaitu pindahkan semua ke belah kiri lah. Tinggal yang belah kanan tu kosong. So, kita dapat 5y kuasa 2 tambah 15y tolak 2y. Okay. Tolak 6 sama dengan kosong. So, kita dapat 5y kuasa 2 tambah 13y tolak 6 sama dengan kosong. Okay. Then, kita nak gunakan apa? Guna kaedah darab silang lah. Okay. Kalau boleh, yang kertas 2 ni, tunjukkan jalan kira darab silang ni lah. Okay. So, kat sini kita ada 5y kuasa 2 dan belakang dia kita ada negatif 6. Okay. So, kita ada 5y. So, kita buat 5y. Buat y dengan 5y. Okay, y dengan 5y. So, 6 tu, 6 kita tahu faktor bagi 6. Faktor bagi 6. So, kita dapat 1 darab 6, 2 darab 3. So, ambil paling bawah sekali 2 darab 3. So, 2 dengan 3 lah. So, kita just darab dulu. Dapat tak kita dapat positif 13y ni? Okay, positif 13y ni. So, 5. Ya, apa dia? Nak tanya boleh tak? Apa dia? Kenapa y 2 tolak 5y? Bukan y 2 tolak 3y? Sekejap. Y2 tolak 5y macam mana? Yang mana? Yang mana ni? Soalan tu kan y 2 tolak 3y. Y2 tolak. Oh, 3y. Betul. Sorry. So, kena betulkan ni. Okay, terima kasih. Kena beritahu. So, ni 3y kan. 3y ni 5y ni betul. Okay. Ni 3 betulkan So, 3y. So, ni kena betulkan lah. Betulkan semula. Sekejap kita betulkan. Okay. So, negatif 6 tambah dengan 9y sama dengan 2y tolak dengan 5y kuasa 2. Okay, betul. So, 5y kuasa 2 tambah 9y tolak 2y tolak 6 sama dengan kosong. So, 5y kuasa 2 tambah 7y tolak 6 sama dengan kosong. Azwar sama tak dengan awak punya? Azwar? Sama tak dengan awak punya pengiraan? Sama ke? Okay, good. Okay, so kita ada 5 sama juga dengan ni. So, y dengan 5y kat sini. And then kat sini kita kena buat 2 dengan 3 lah. Okay, yang pertama first choice dia. So, 5y darab dengan 2 jadi 10y. Y darab 3 dapat 3y. Okay, good. Dapat 7. Kita dapat 7y kat sini. So, dia nak positif 7y. So, kita kena letakkan kat 3 lah. Negatif 3. 10 tolak 3 dapat positif 7y. So, kat sini kita kena letak negatif kat 3 ni. So, ini dapat negatif 6. So, ini dapat 5y kuasa
2. So bracket dia akan jadi Y tolak 5. Y tolak 2, Y tolak 2 darab dengan 5Y tolak 3 sama dengan 0. So Y tolak 2 sama dengan 0. 5Y tolak 3 sama dengan 0. So Y sama dengan 2. So 5Y sama dengan 3. Y sama dengan 3/5. Okay. So ini macam mana kita nak dapatkan atau selesaikan persamaan kuadratik yang kita ada dua bahagi kat bawah tu. Just darab silang kat situ and then kita darabkan. Kalau jumpa bracket kita darabkan and then dah sekali kita pindahkan semua yang belah kiri ke belah kanan, tinggalkan belah kanan tu kosong. Dan kita faktorkan. So kita dapatlah Y sama dengan 2, Y sama dengan 3/5. Kalau dalam soalan dia pakai Y lah. Kalau dia pakai K, pakai K. Kalau dia pakai X, baru pakai X. So jangan kejap dalam soalan pakai K, dalam jawapan awak letak X. Macam siapa Akilah buat tadi. Akilah boleh buat pembetulan dekat situ. Gantikan apa? Gantikan yang apa? X tu dengan K. Tengok tadi jalan kiri awak tadi. Okey, yang lain macam mana? Boleh dapat Azwa? Azwa, boleh sama dengan cikgu ke jawapan dia? Boleh ke? Okey. Ada nak salin? Ada yang tengah menyalin ke? Ada. Oh, dia menyalin. Okey. Okey, baik. Kita pergi kepada nombor yang agak susah, nombor 8. So 5, 6 dan 7 ni cikgu tinggalkan sebagai homework lah ataupun jadi kalau kita sempat kita buat dulu. Okey, cikgu tinggalkan 5, 6, 7 sebagai homework awak dulu. Okey, kita pergi nombor 8. Ini adalah soalan dia tulis kat sini HOTS. HOTS maksudnya dia soalan kemahiran berfikir aras tinggi lah. Dia agak tahap kesukaran dia tinggi sikit. Tapi kita cuba macam mana nak selesaikan soalan ni. Okey. Nombor 8 dia cakap seorang guru ingin membeli sekotak X batang pensel yang berharga RM12 sebagai hadiah untuk pemenang suatu kuis. Jika setiap pensel itu diberi diskaun sebanyak 10 sen. Okey, setiap pensel itu diberi diskaun sebanyak 10 sen. Cikgu itu akan dapat membeli 4 batang pensel lagi dengan jumlah wang yang sama. Okey. Jumlah wang yang sama. Okey. So, hitungkan bilangan pensel yang dapat dibeli oleh guru itu selepas diskaun. Hitungkan bilangan pensel yang dapat dibeli oleh guru itu selepas diskaun. Okey. So, memang agak rumit lah. So, maksudnya awak kena faham juga soalan dia macam mana. Konsep dia. Okay, first kali dia cakap dia beli X batang pensel dengan harga RM12. Okay, so nak kira contohnya X batang. Ya, nampak dia bagi apa ni? Okay, nampak nanti cikgu tengok awak punya jalan kira. Cikgu tengah ni. Okay. So, X batang pensel untuk harga RM12. Okay, sebagai hadiah. Okay. Jika setiap pensel itu diberi diskaun sebanyak 10 sen. Okay. So, itu akan dapat membeli 4 batang pensel pada wang yang sama, pada jumlah wang yang sama. So, harga dia RM12 juga. Okay, so macam mana kita nak buat ni? First kali kita kena tahu dululah. So, kalau
Sekejap. Apa bilangan pensel? So. Kita tengah mikir. Jadi diskaun sebanyak 20 sen, 10 sen. So kita beli spot. Okey. Kita tengok harga sebatang pensel harga sebatang pensel, harga dia adalah 12 bahagi dengan X untuk yang ni. Okey. So, kalau diskaun dia akan dapat sekejap. Sabar juga ni. Diberi diskaun 20 sen. Cikgu tu dapat membeli 4 batang pensel lagi. Harga diskaun sama dengan 12 per X tambah 4. Okey. Itu harga diskaun. So maksudnya harga diskaun dia RM12 bahagi dengan X tambah 4. Okey. Sekarang kita ada pembuat ubah yang kita perlu tahu lah kat sini. Iaitu satu X, satu lagi kita boleh letakkan mungkin sebagai Y. Itu harga dia kan. So harga dia kita boleh letak Y lah. So Y sama dengan 12 per X. Okay. Kalau harga diskaun, Y tolak dengan 0.1. Boleh tak kalau kita buat macam tu? Y tolak 0.1. Boleh kan? Sebab setiap pensel, harga pensel tu kalau dia dapat diskaun 10 sen, so dia dapat ekstra 4 batang sini. So maksudnya harga ni, harga asal, harga pensel tu kita boleh letakkan sebagai Y lah. Y. So then kalau kita buat harga diskaun, so harga dia akan jadi Y harga tolak dengan 0.1 lah. Kenapa kita buat 0.1? Sebab dia cakap harga diskaun kan, kita tolak dengan harga tu. So dapat diskaun sebanyak 0.1 10 sen. 0.1 lah maksudnya. Bagi kita ambil dalam ringgit 0.1. Okey. So kita dah ada dua persamaan sebenarnya kat sini. Okey, dua persamaan. Ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. So then, apa kita buat sini? Masukkan Kenapa X tolak 4 je ke? X tolak 4. Kenapa X tolak 4? Mana X tolak 4? Tu yang cikgu tu. X tambah 4 kan? X tambah 4. Tolak pula dah. Yang apa tu, 4 batang pensel tu ya, yang membeli lagi tu. Dia sebab dia kalau dia dapat diskaun 10 sen setiap batang, dia dapat beli 4 batang ekstra kan? Yang tu dia cakap, masukkanlah dalam persamaan pembuat ubah kedua tu. So Y tolak 0.1 sama dengan 12 bahagi dengan X tambah 4. 4. Okey. Sebab kita dah dapatkan harga dia lah. Harga diskaun tu. Okey. So gantikan yang persamaan pertama ni masukkan dalam persamaan kedua. Okey. So kita gantikan. So kita dapat 12 per dengan X tolak 0.1 sama dengan 12 per X tambah 4. Okey. So kat sini kita ada 0.1 kan? Okey. Buat dulu 0.1 ni per 1. So darabkan dengan X. Ni darabkan dengan X. So kita akan dapat 12 tolak 0.1 X per dengan
X sama dengan 12 per X tambah X tambah 4. 4. Okay, jumpa benda yang sama macam tadi, nombor 4 tadi kan. Kita darab silang kan. Cross multiplication. Pendaraban silang. Okay. So, kita akan dapat kat sini. Mana ni? Dia punya ni. Dia nak padam sekejap. Okay. So, 12 tolak dengan 0.1x darabkan dengan x tambah 4 sama dengan 12x. Okay. Lepas tu kita kena kembangkan lah. Kita darab masukkan yang ni. 12 darab dengan x dapat 12x. 12 darab dengan 4 dapat 48. Okay. Negatif 0.1x darab dengan x. So kita dapat negatif 0.1x kuasa 2. And then negatif 0.1x darab dengan 4 kita dapat negatif 0.4x sama dengan 12x lah. Okay. Pindahkan 12x ke belah kiri. So kita dapat negatif 0.1x kuasa 2 tambah 12x tolak 12x tolak dengan 0.4 tambah 48 sama dengan 0. So 12x so dipotong. So ni ada 0.4x ni. So dapat negatif 0.1x kuasa 2 tolak dengan 0.4x tambah 48 sama dengan 0. Okay. Sekarang kita dah ada nombor perpuluhan Okay, kalau ada nombor perpuluhan, cikgu benarkan awak gunakan kalkulator lah untuk selesaikan ni bilangan dia. Okay, cuba tekan A dia akan jadi 1. A dia 1. Sekejap. A dia negatif 0.1 A negatif 0.1. B dia negatif 0.4 dan C dia 48. So should be awak dapat X sama dengan negatif 24 dan X sama dengan 20. Kan? Kelas, betul tak? X sama dengan negatif 24, X sama dengan 20 kat sini. Okay. X sama dengan negatif 24, X sama dengan 20. Kita dapat. Okay. So kat sini kita ambil nilai positif lah. Iaitu X sama dengan 20. Okay. Hitung bilangan biasa yang dapat dibeli oleh guru itu selepas diskaun. Okay. Selepas diskaun maksudnya X tambah 4 lah. So maksudnya X tambah 4 sama dengan 20 tambah 4. So dapat 24 batang pensel yang dia boleh dibeli lah. So harga dia kita boleh tahu kejap lagi lah. Okay. So siapa nak salin dulu boleh salin dulu macam mana jalan kira dia. X sama dengan 20 dan X sama dengan negatif 24. So kita pilih yang positif iaitu X sama dengan 20 lah sebab kita nak bilangan kan. Bilangan tak ada negatif Okay, Zuan nak salin dulu? Ya kejap. So yang pertama yang ya Nafal? Ya. Dia yang cari yang harga diskaun kan. Dia bilangan kan. Bilangan selepas diskaun. So bilangan selepas diskaun kita dapat 24. Jadi mana yang 4 tu pergi? Yang 4 X tu. tambah 4. Ni X tambah 4 ni. Kan juga dah buat tu. X sama dengan 20 kan?
S sama dengan 20. Oh, cikgu pindahkan. Apa dia ada 4 lagi 1. Kan dia kan dia cakap kalau dia dapat diskaun setiap batang tu dengan diskaun 10 sen, so dia dapat tambah ekstra 4 batang kan. So bila dia just tambah je lah 20 tambah 4, so dapat 24 batang. Boleh? Okey. Boleh. Dia X jadi 20. Oh, okey, faham. Tapi jangan ambil yang S sama dengan 24 sebab nilai dia adalah mesti positif untuk bilangan. Okey Naufal? Okey, jadi sekota adalah 24 batang kan. So dia nak calculate ataupun hitung harga asal setiap batang pensel tu kan. Harga asal bukan harga yang selepas diskaun Okey, untuk B tu harga yang B tu jawapan dia akan jadi, kita buat yang warna biru lah kat sini. So yang B ni, harga dia Y sama dengan 12 bahagi dengan 20. Sebab dia nak harga asal. Harga bukan harga sebelum diskaun harga sebelum diskaun harga sebelum diskaun. Harga asal. So harga asal Y sama dengan 12 bagi 20 dapat RM 60 sen. Okey. 60 sen. 0.6 lah, RM 0.6. Okey, 60 sen. So kalau awak darabkan 60 sen darab dengan 12, so 60 sen darab 20 dapat RM12. Kalau awak diskaun 10 sen kan, so dapat harga dia jadi 50 sen. So 50 sen kali 24 dapat juga harga dia sama RM12. Ni soalan agak hot lah ataupun level dia tahap kesukaran dia tinggi sikit lah. So kenapa kita kena olahkan dia punya cara pengiraan dia dulu. So first thing first, kita kena tahulah macam mana kita nak dapatkan harga pensel tu, harga asal dia iaitu 12 bahagi dengan X, dan bila dia diskaun ni Y tolak dengan 0.1. Kita tolakkan harga asal dengan diskaun 0.1 sen ataupun 10 sen lah. Okey, sama dengan 12 per dengan X tambah 4. Okey, X tambah 4. Sebab dia kalau dapat diskaun, dia dapat beli 4 lagi ekstra batang pensel. Okey, so daripada situ kita dah boleh dapat dah dua persamaan lah. Persamaan pertama dan persamaan kedua. So gantikan, sebab kita ada Y, gantikan Y ni sama dengan 12 per X. Okey, itu masa kelas pertama kita dah belajar ungkapan algebra. Kita gantikan dia untuk dapatkan nilai X. Okey, boleh Naufal? Yang lain macam mana? Boleh? Azwar okey? Luffy macam mana? Luffy okey? Senyap je malam ni? Kristina macam mana? Kristina, Umairah boleh ke dengan ni penjelasan cikgu? Cikgu yang tadi macam cikgu 12 bagi 20 tu. 12 bagi 20? Sebab dia nak dapatkan harga asal kan? So harga asal dia jumlah 12. Jumlah 12. Harga jumlah harga dia cikgu, jumlah harga yang dia bayar tu RM12. Okey. So bilangan batang pensel sebelum diskaun adalah 20. Bilangan batang pensel 20. So 12 bagi 20 dapat 60 sen. Satu pen tu berharga 60 sen. Satu pensel, bukan pen. Satu pensel. Pensel. Pensel tu berharga 60 sen. So kalau diskaun kalau dia bagi diskaun, so maknanya satu batang pensel tu berharga 50 sen. 50 sen, betul.
Sekejap je. Tengah salin. Siapa ni? Yang 20 tu daripada jumlah X per X tadi tu je. Mana? Yang mana? 20 tu. Jumlah X, betul. Yang tu Jumlah lah. X. X sama 20 tu. Ya. Jumlah X tu adalah bilangan asal kan? Bilangan batang pensel yang asal. So 20. Tapi bilangan batang pensel yang selepas diskaun just tambahkan dengan 4 lah. Jadi dapat 24. 24. 24 macam pensel atau harga 50 sen. Okey. Okay, dapat So Ha. kena teruskan lah sebab nak teruskan beberapa soalan yang lain yang lagi bercabar. Okay, baik. Kita pergi tengok soalan bahagian B, section B tu. Kita tadi buat section A. Cikgu try buat nombor 10 ni. Okay. Nombor 9 tu dia agak senang sikit soalan dia. Sebab dia nak mintakan punca kan, root tu. Itu kan punca tu dah boleh dapat dah. Apa yang kita cikgu ajar tadi. Okay. Cuma yang nombor 10 ni agak kompleks sebab dia gambar rajah. So dia mungkin ada satu lagi konsep yang awak kena tengok lah. Okay. Nombor 10A, perimeter sebuah segi empat tepat ialah 62 cm. Okay, perimeter So maksudnya ukur kelilit segi empat tepat tu 62. Okay. Perpenjuru dan lebar bagi segi empat tepat itu masing-masing ialah 25 cm dan X cm. Okay, perpenjuru maksudnya apa? Okay. Katakan kita ada segi empat. Sini, okay, segi empat tepat. Okay. Okay, then perpenjuru ni adalah ini. Daripada bucu ke bucu. Ini dinamakan sebagai penjuru. Okay. So, perpenjuru dia bagi kat sini 25 cm. Okay, letakkan 25 cm. Lebar dia adalah X. Okay. Dan panjang keseluruhan ni adalah ataupun perimeter dia 62 cm. Bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X berdasarkan situasi itulah. Okay. Okay. Dekat sini, first thing first kita tahu perimeter lah. Perimeter dia 62. 62 sama dengan okay, katakan ni adalah X, ni pun X juga. Okay. So, baki dia mesti adalah Y lah. Kan? Y. So, maksudnya 62 tambahkan dengan sekejap So, sebab dia nak west dalam Y, dalam Y kan? Dalam X kan? Dia tak nak yang lain. Sekejap Perpenjuru dan lebar. Okey. Right. So kalau kita buat perpenjuru ni, so kita akan dapat bentuk segi tiga bersudut tegak lah kat sini. Satu segi tiga bersudut tegak, iaitu di mana hypotenuse dia 25 dan dia punya lebar dia ataupun tinggi dia X. So macam mana kita nak dapatkan yang dia punya panjang dia kat sini ataupun tapak segitiga tu? So kita gunakan kaedah teorem Pythagoras. So maksudnya kita nak Y kat sini kan. So Y sama dengan apa? Punca kuasa 25 kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2. So kita dapat berapa ni? 25 kuasa 2 dapat berapa ni? So 625 tolak dengan X kuasa 2. So maksudnya kat sini panjang dia adalah 625 tolak dengan X kuasa
2. Itu paling penting lah sebelum awak nak pergi ke next step dia. Okay. Dan dapatkan bentuk persamaan dia. Okay. Rasanya cikgu kena buat dekat dalam whiteboard lah. Sekejap tak muat nanti. Okay, cikgu ulang balik. Yang ni kita buat segi 4 tepat dia. Okay, dan kita ada satu penjuru. Panjang dia 25. Okay, so letakkan dia punya sisi-sisi dia. So ini adalah X, ini 25. So ini X juga. Okay, dia punya perimeter dia 65. Okay, perimeter 65. Perimeter 62 sekarang 62 cm. Okay, so kat sini kita dapatkan nilai dia lah. So kita dapat punca kuasa 25 kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2. So kita dapat punca kuasa 625 tolak X kuasa 2. Okay, daripada sini, daripada case yang dibagi tu 25 X dengan tu kita dapatkan menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras. Okay, ini cikgu tak nak ulang lah. Benda yang sama tu kita boleh awak boleh saji balik macam mana nak dapat tu. Awak boleh tengok kat laman YouTube cikgu ada pasal teorem Pythagoras. Okay, ada beberapa video yang ada teorem Pythagoras lah. Awak boleh rujuk balik video-video tu. Okay, so kita ada punca kuasa 625 tolak X kuasa 2. So perimeter 62, so maksudnya perimeter adalah hasil tambah semua sisi kat dalam tu kan. Okay, so maksud kat sini 62 sama dengan X tambah dengan X tambahkan dengan punca kuasa 625 tolak X kuasa 2 tambah dengan punca kuasa 625 tolak X kuasa 2. Okey. So kat sini kita ada benda punca kuasa ni. Okey. So dia agak complicated sikit lah untuk awak dah selesaikan. Tak ada masalah. It is very simple. So first thing first, kita jadikan dia, kalau jumpa sebutan yang sama kat sini, contohnya ada X dengan X kan. So kita tambahkan. So dapat 2X. Sama juga yang kat sini. Kita dapat benda yang sama kan. Kita buat 2 juga. 2 punca kuasa 625 tolak X kuasa 2. Okey. Dah jumpa 2 ni, kita boleh faktorkan dululah. Sebab kita nak memudahkan pengiraan kita. Ataupun memudahkan jalan kerja kita lah. So faktorkan 2. So 2X tambah dengan punca kuasa 625 tolak X kuasa 2. So 62 lah. Dan 2 ni bila dah kita faktorkan, mudah kita bawa ke belah kiri lah. Jadikan dia bahagi. So 62 bahagi dengan 2, supaya kita akan dapat 31. So 31 sama dengan X tambah punca kuasa 625 tolak X kuasa 2. Okey. So sini kita ada kuasa punca kuasa kan. Okey, apa kita buat kat sini? Pindahkan X dulu. Okey, pindahkan X, so dapat 31 tolak X sama dengan punca kuasa 625 tolak X kuasa 2. Okey, dan baru kita pindahkan punca kuasa tu lah. Okey, sekarang pindahkan punca kuasa ke belah kiri jadi kuasa 2. So kita akan dapat 31 tolak X kuasa 2. Kena buat bracket sebab sebutan dia adalah kuasa 2 tu adalah hak milik 31 dengan X. So 31 tolak X kuasa 2. Buat dalam satu bracket kuasa 2. So sama dengan 625 tolak X kuasa 2. Okay, kembangkan yang 31 tolak X tu. Macam biasa, awak boleh buat copy paste 31 tolak X sama dengan 31 tolak X.
Ataupun nak buat lagi cepat, awak buat 31 kuasa 2. Okay. 31 kuasa 2. So kita dapat 961. Okay. Tengok ada nombor dia. 2x dengan 31 kan? Okay. 2x dengan 31. So darabkan 31 darab 2 darab x. So kita dapat 62x. So letak kat tengah-tengah 62x. Kalau awak darab pun benda akan jadi benda sama lah. Okay, negatif x kuasa 2 dapat positif x kuasa 2 sama dengan 625 tolak dengan x kuasa 2. Okay. Dah settle dah bracket. Dah settlekan ada pecahan tak ada pecahan. Pindahkan semua ke belah kiri. Okay. Pindahkan semua belah kiri. So kita dapat x kuasa 2 tambah x kuasa 2 tolak dengan 62x tambahkan dengan 961 tolak dengan 625 sama dengan 0. Okay, so dapat situ. Dan apa kita buat kat sini, dapatkan kalau yang sebutan yang sama kita tambahkan, yang tak sama kita kekalkan. So kita dapat 2x kuasa 2 tolak 62x 961 kena tolak dengan 625. So sebab kita dapat 336 positif 336 sama dengan 0. Okey, kita check dulu sama ada betul tak jalan kira kita, kerja kita. Okey, 2x 2, okey. So difaktorkan bahagi jadi 31. Okey, x pindah ke sini jadi 31 tolak x. So punca kuasa jadi ni. So 31 kuasa 2. So dapat 961. Okey, 2 darab dengan 31 dapat negatif 62x tambah dengan x kuasa 2. 625 tolak x kuasa 2. Okey. Pindahkan semua ke belah kiri. Okey, kita dapat benda ni. Okey, then apa kita buat kat sini? Gunakan EQN lah. Ni cikgu bagilah kebebasan kepada awak untuk dapatkan gunakan EQN. Sebab nombor ni agak besar lah sikit. Okey. So, Cikgu, A satu di mana? Saya tak faham yang tu. yang mana? 961 tu mana? Saya tak faham yang tu. Macam mana dalam satu tu, kita kuasa 2 kan? 31 kuasa 2, dapat apa? Oh. Okey, betul lah. Okey, A dapat 2. B dia negatif 62. C dia 336. So, X sama dengan, kita ada dua nilai, X sama dengan 24 dan X satu lagi sama dengan 7. Okey, X sama dengan 24, X sama dengan 7. So, dia nak apa ni? Oh, mula bentukkan persamaan kuadratik based on equation. Okey, ni. Ni A soalan A. So, hitungkan nilai X dia. Ni nilai X dia. B. X sama dengan 24, X sama dengan 7. Okey. 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 So, maksudnya kita ada dua nilai lah. 10, 10A1 Silap Ni 10A1. Ni A1. Yang ni A2. Bukan B A2. So A2. Okey, A2 lah. A1 kita dapatlah sampai persamaan dia 2x kuasa 2 tolak 62x tambah 336 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratik yang kita dapat dalam sebutan X. Seterusnya hitungkan nilai X. So ini jawapan dia. X sama dengan 24, X sama dengan 7. Okey, boleh tak dapat ni kelas? Okey, cikgu masa dalam 2 minit untuk awak selesaikan. Untuk awak salin soalan ni. Salin penyelesaian dia.
Okey. So 2 minit dah berlalu, cikgu teruskan dengan soalan B tu. Okey, penyelesaian untuk soalan B tu. Okey, yang soalan B tu dia cakap dia bagi bentuk segitiga bersudut tegak kan. Segitiga bersudut tegak. Okey, untuk dia macam ni, cikgu lukiskan. Okey, segitiga bersudut tegak. Lebih kurang lah. So ni 90 darjah. So kat sini adalah X tambah 2. Yang ni 4X. Okey. Yang ni 2X tambah 7. Okey. So yang nombor 1 dia minta bentuk satu persamaan kuadratik dalam bersebutan X. So macam mana kita nak bentukkan? Okey. So dia bagi 3 sisi kan. Okey. Kalau dia bagi 3 sisi, so konsep yang kita ada kaitan dengan segitiga bersudut tegak ni apa? Teorem Pythagoras lah. Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Okey. Kalau ada segitiga bersudut tegak, ada 2 je benda. Satunya trigonometri, satu lagi teorem Pythagoras. Okey. So kalau sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah ni dipanggil sebagai sisi hypotenuse lah. Yang lain tu adjacent dengan bertentangan. So apa kita buat kat sini? 2x, sebab kita nak dapatkan, kita buat style yang ni adalah C, yang ni adalah A, ini adalah B. So maksud dapatkan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So masukkan nilai-nilai C, A dengan B kat sini lah. Okay, so kita dapat 2x tambah 7. Okay, kuasa 2 sama dengan A dia x tambah 2 kuasa 2 tambahkan dengan B iaitu 4x kuasa 2. Awak boleh tukar susunan dia, tak kisah. Tapi yang pentingnya awak kena pastikan A tu apa, B tu apa, siapa tu, itu sangat penting. Awak nak tukar. Yang penting C tu adalah hypotenuse. Yang B dengan C tu awak nak tukar terbalikkan, B tu X tambah 2, A tu 4X pun tak ada masalah. Tapi yang penting hypotenuse tu adalah 2X tambah 7. Okay. So so nak jumpa kalau ada kuasa 2 ni kan, apa kita kena buat? Kembangkan lah. Ada kuasa 2 kat luar, kembangkan. Of course kalau kuasa 2, kalau paling senang adalah kita darabkan lah. Ataupun kita cikgu ni lah, cikgu bagi ni. So 2x tambah 7. Okay, 2x tambah 7. Okay, sama dengan x tambah 2, x tambah 2. Okay, tambah dengan, okay, 4x kuasa 2, 4 kuasa 2, x kuasa 2, kita dapat 16x kuasa 2. Itu terus buatlah. Tak payah nak buat copy paste tu. Okay, 2x darab dengan 2x, kita dapat 4x kuasa 2. 2x darab dengan 7, kita dapat positif 14x. 7 darab 2x, saya dapat 14x juga. Okay, 14x. 7 darab dengan 7, kita dapat 49 tambah. Sama dengan, okay, x darab dengan x, kita dapat x kuasa 2. X darab 2 dapat positif 2x. 2 darab x dapat positif 2x. 2 darab 2 kita dapat positif 4. Tambah 16x kuasa 2. Okay.
Lepas tu apa kita buat? Pindahkan semua ke belah kiri lah. Sebab kita nak dapatkan persamaan kuadratik kan. So biarkan dia sama dengan kosong kat belah kanan. So pindahkan. So dapat 4x kuasa 2 tambah 4 x kuasa 2 di sini. So kita utamakan x kuasa 2 susunan dia. Tolak dengan x kuasa 2 tolak dengan 16x kuasa 2 tambah 14x tambah 14x. Okey, tolak 2x tolak 2x. Lepas tu tambah 49. Okey, Tambah 4. tolak 4 sama dengan kosong. Okey, 4 tolak 1 tolak 16. Okay. 4 tolak 1 tolak 16. So kita dapat negatif 13. Negatif 13 x kuasa 2. 14 tambah 14 tolak 2 tolak 2. 14 tambah 14 tolak 2 tolak 2. So kita dapat 24x. Okey, 24x. Dan 49 tolak 4. So kita dapat 45. Positif 45 sama dengan kosong. So untuk soalan pertama, B1 tu, ini jawapan dia. 13x kuasa 2 tambah 24x tambah 25. Okay, ini ni satu lah. So yang kedua, okay, kita dapatkan nilai x dia lah. So macam ni kita nak buat. Okay, mula masukkan EQN. Okay, ada teknik dia nak buat pastikan awak tak terkantoi dengan menggunakan kaedah kalkulator. Okay, mulakan masukkan negatif 13. Okay, tambah 24, 45. Okay, so kita akan dapat X dia. Kalau jumpa perpuluhan, cuba tekan ABC tu, kita akan dapat pecahan lah. Kat sini kita dapat X dia sama dengan negatif 15 per 13. Okay, negatif 15 per 13. Dan satu lagi, kita akan dapat X sama dengan 3. Macam ni kita nak buat bracket tu. Nak elakkan nampaklah kita tak gunakan kalkulator kan. So 13, okey. Darab dengan X jadi 13X. Okey, 13X. Okey, negatif 15 kan. So jadi tambah 15. Yang ni X tolak dengan 3. Okey. So kalau apa orang kata, kalau X tu dia positif, dia punya operasi dia jadi negatif. Kalau dia negatif jadi positif lah. Tapi dekat sini sekejap dekat sini dia punya negatif tu dekat negatif 13x kuasa 2 kan. Okay, so kita letak tolak di sini dan tolak dekat negatif 13x tu. Nampak kan? Beza dia kan? Macam cikgu? So, okay. Mula kan, cikgu buat. Okay. Okay, mula cikgu buat tambah kan? 13x tambah 15 sebab kita buat 13 dan sini jadi 13x. Ni negatif 15, pindah ke sini jadi berapa? Positif 15. So dapat 13x tambah 15 sama dengan kosong kan? Okay, dah settle. Ini pun sama. Kalau positif, pindah ke sini jadi negatif. So dapat x tolak 3. Okay. Tapi, nampak tak kita ada 13, negatif 13 kat depan tu? Okay. Kat 13x tambah 15 ni, tukarkan tempat dia negatif tu. Okay, tukarkan dia. Jadi, ni akan jadi negatif. Ini akan jadi negatif. Boleh?
Okey. Dapat ni? Ah, Semua? boleh. So ini kaedah gunakan kalkulator tapi kita tukar dia punya tu. Biar tak nampak macam kita menggunakan kalkulator sangat. Okay? Baik? Boleh. So X dia, okay. Dan dia dapat X, so X sama dengan negatif 15/13 dan X sama dengan 3 kan. So kita nak dapat nilai apa? Kita kena gunakan nilai X sama dengan 3. Why? Kenapa X sama dengan 3? Okay, kalau kita darabkan 4 darab dengan negatif, panjang ni akan jadi negatif. So tak logik lah kalau panjang ni negatif kan. So panjang mesti positif. Positif. So makanya X sama dengan 3 kita pilih. So buat titik 3 ni X sama dengan 3. Okay. So dia nak dapatkan luas kan? Luas. So kita kena dapatkan lah sini. So ni 4 darab 3 dapat 12. Yang ni 3 tambah 2 sama dengan 5. Sebab dia tapak dengan tinggi kan? So luas sama dengan 1/2 darab tapak dia 5 darab tinggi dia 12. So potong 6. So sama dengan 5 kali 6 30 cm per segi. Okay, boleh tak dapat ni? Dapat dia 30 cm per segi. So daripada bentuk segitiga tu, kita gunakan teorem Pythagoras untuk dapatkan satu persamaan kuadratik. Okay. Dan dapatkan nilai X tu apa? X sama dengan negatif 15/13 dengan X sama dengan 3 lah. So gunakan X sama dengan 3 sebab kita nak panjang. So panjang tak ada negatif. So negatif 15/13 tu kita pasal kita reject. So 15 ni reject rejected. Okay. So X sama dengan 3. So luas sama dengan 30 cm per segi. Boleh. Okay. Kalau ada soalan bagi tahu cikgu Sekejap. Saya tanya. So dah habis ke ni? Sekejap. Dah salin dah? Dah. Dah tunggu orang lain je. Okey. Untuk soalan nombor 9, 9, 11 dan 12, cikgu nak minta awak buat dalam kertas kosong dan hantar sebelum kelas minggu depan. Okey. Hantar sebelum kelas Berapa, minggu cikgu? depan. Okey, kita ada 5, 6, 7, 9, 11 dengan 12. Bahagian A kita ada 3 soalan, 5, 6, 7. Bahagian B pun ada 3 soalan, iaitu 9, 11 dengan 12. Okay. So ada 6 soalan. Satu hari boleh buat satu soalan. Ataupun satu hari bahagian B tu dah boleh buat dah 2 soalan kan. So cukup lah 6 hari. Satu hari rehat seminggu. Okay, 7 hari kan. So satu hari satu soalan. Boleh hantar ke cikgu tiap-tiap hari. Satu hari satu soalan. Okay. So jadi sebagai homework 6, 7, 8. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 11, 12 cikgu. 5, 6, 7, 8. 8 kita dah buat tadi.
567. 567. 567, 9, 10 dengan 9, 11 dengan 12. Okey. Cikgu tulis kat sini. 5, 6, 7, 9, 11, 12. So ada 6. Bolehlah buat satu hari satu soalan. Tak kat cikgu. Satu hari satu soalan. Okey, cuba. Okey. Ni wajib hantar. Okey, hantar kat cikgu ni. Okey. So semua dah, rasanya semua dah salin kot. Ni untuk penyelesaian soalan nombor 10 ni. Okey dah. Okey. So kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah di masa yang sama, pada hari sama, pada hari Jumaat. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam, terima kasih cikgu.